Tentang yang ini, select lah cikgu, habis dah. Cikgu tak boleh join nanti. Kan kita dah ada 203, kita ada kosong 47 orang lagi. Nasib lah sebab kita dah pecah, tak ramai yang masuk. Jadi ini satu cadangan saya cikgu. Bila kita buat step nanti, cikgu lihat dah bahagian ini. Okey, saya guna screen besar cikgu sebab nanti cikgu tengok dalam komputer terlalu kecil. Okey, ini semua interface bahagian Google Meet. Dan yang lainnya saya rasa tak ada apa-apa cikgu. Cikgu klik dekat sini, cikgu akan tengok URL untuk streaming. Ini URL untuk streaming cikgu. Cikgu boleh kongsilah dengan rakan-rakan. Kalau cikgu nak ajak mereka sama-sama dapat ilmu pada pagi ini, cikgu kongsi saja tapi biarkan mereka menggunakan stream code ini dan mesti login menggunakan ID admin KPN. Kalau cikgu login menggunakan ID yang lain, memang cikgu tak boleh nak tengok live spot ini. Live stream ni. Okey, nampaknya yang bahagian ini saya rasa semua cikgu dah faham. Cikgu dah faham semua interface untuk Meet ini. Bila cikgu cuba, cikgu jumpa page ini, itu pun dah satu ilmu baru untuk kita hari ini cikgu. Jadi yang lain saya tak perlu terang. Yang sebelah ini sikit lagi. Yang ini tadi untuk stop streaming, stop recording ini adalah fungsi saya. Cikgu jangan sekali tekan yang ini. Kalau cikgu tekan, habis dari record kita. Yang ini cikgu boleh cuba change layout. Change layout ini maksudnya cikgu ubah interface cikgu. Tengok cikgu nak macam ini, cikgu nak macam ini ataupun auto. Kalau macam ini di tengah tepi ini adalah paparan ini adalah paparan peserta-peserta bengkel kita dan ini adalah paparan yang saya sedang tunjukkan. Sekarang saya menggunakan saya. Jangan terlalu laju. Okey, sorry. Ya. Nanti ada ya, maaf cikgu. Sebab saya sebenarnya buat ulang kaji sahaja yang pertama hari itu. Bagi yang baru masuk, saya minta maaf kerana terlalu laju terkejar-kejar. Tak apa. Yang ini adalah paparan yang saya gunakan sekarang. Yang paparan ini adalah paparan spotlight ini, maksudnya saya paparkan semua ruangan desktop saya ini kepada cikgu. Cikgu boleh lihat setiap yang ada dekat desktop saya, cikgu boleh masuk. Bukan cikgu boleh masuk, cikgu boleh lihat. Minta maaf cikgu ambil terlalu laju. Terlalu excited tadi, terlalu laju. Okey, yang ini hanyalah mukadimah untuk Google Meet. Kenapa saya kena terang Google Meet cikgu? Sebab bila cikgu dah faham tentang Google Meet ini, bila cikgu mempunyai kemampuan, cikgu mempunyai keupayaan untuk ajak-ajak anak murid cikgu, andai kata anak murid cikgu mempunyai akses internet juga, maka ini adalah cara untuk cikgu membawa kelas tersebut ataupun cikgu mengajar walaupun murid cikgu 2-3 orang sahaja. Okey? Untuk ini ada soalan berkaitan dengan Google Meet cikgu. Kalau ada soalan, cikgu tanya soalan, saya cuba jawab. Kalau tak ada soalan, kita pergi kepada tajuk yang seterusnya. Kalau tak ada cikgu, kita teruskan. Cikgu type dia teruskan ataupun okey, saya akan teruskan kepada tajuk kita seterusnya. Saya perlu respon cikgu untuk teruskan. Okey. Terima kasih. Maksudnya saya teruskan kepada tajuk yang seterusnya. Okey, untuk tajuk yang seterusnya, cikgu nak saya ajar ke bagaimana nak buat shortcut Google Chrome ni menggunakan ID KPM tadi. Kalau cikgu nak saya ajar. Kalau cikgu rasa kita tak perlu yang bahagian itu, saya skip sebab saya nak masuk bahagian okeylah, atas permintaan ramai di kalangan guru kita minta ajar. Kita ambil yang minta ajar dulu cikgu, sama-sama kita bersabar, kita tunggu. Saya ajar sekali, cikgu tengok. Saya buat perlahan ya, saya cuba seperlahan yang mungkin. Dan cikgu boleh lihat lagi video kita ini nanti apabila saya sharekan dalam grup kita nanti. Cikgu boleh tonton semula, saya buat dulu supaya dia ada rujukan pada cikgu kemudian nanti. Okey, bila cikgu nak buat link atas nama seperti saya tunjukkan ini, saya ada banyak Chrome dekat sini cikgu. Kenapa banyak? Sebab saya letak satu Chrome, satu ID, satu Chrome, satu ID. Bila dia satu Chrome, satu ID, secara automatik
secara automatik cikgu tak perlu nak fikir panjang. Sebab kadang-kadang G yang ID mula dengan G ni terlalu sukar untuk kita ingat. Bagi saya sendiri pun sampai sekarang tak ingat-ingat juga ID yang bermula dengan G ni. Jadi, cikgu buka mana-mana Chrome cikgu dulu, mana-mana sahaja Chrome cikgu. Bagi yang boleh buka lah, yang tak boleh buka tonton saja. Buka mana-mana Chrome cikgu. Okey, saya buka yang tadilah. Daripada presentation saya tadi, yang ini saya masuk yang ini tadi. Saya buka. Ada orang take over presentation. Okey, cikgu siapa yang take over tu? Cikgu Adriana Ling Hui Yung. Cikgu Adriana Ling Hui Yung, tolong tutup presenter cikgu, tekan butang stop presenting kerana screen cikgu yang kami lihat sekarang ini. Cikgu Adriana Ling Hui Ying. Cikgu, apa cikgu? Alah, saya kena rampas balik ni. Sekejap cikgu, saya buat rampasan balik sebab orang dah ambil skrin saya. Harap rampasan saya berjaya. Mudah-mudahan rampasan saya berjaya. Alhamdulillah. Saya berjaya merampas skrin semula. Mungkin cikgu tak faham lagi sebab presenting tu apa. Betul juga, saya tak terang tadi maksudnya presenting. Bila cikgu tekan present dekat sini tadi, saya patah balik cikgu sekejap. Bila cikgu tekan butang ini, secara automatik, skrin cikgu akan ditayangkan kepada peserta-peserta bengkel yang lain. Jadi cikgu jangan cuba dulu yang ini. Nanti cikgu boleh buat kemudian, cikgu cuba. Okey. Kita terus kepada yang ini tadi. Kita terus kepada shortcut tadi. Kenapa saya suka ajar yang shortcut ni juga? Sebab saya rasa ini memang banyak masalah sebab kita nak hafal ID tu cikgu. Jadi saya terus cikgu dalam Chrome ini tadi, masih lagi dalam Chrome, cikgu klik pada ruangan ini. Cikgu dapat ruangan ini sebab saya dah banyak ID cikgu, saya sudah cuba 2-3 kali sebelum ini. Jadi cikgu klik bahagian atas ni cikgu, atas sekali. Kalau sini ada gambar kan, cikgu klik atas sini. Cikgu klik atas sini dan cikgu tarik. Cikgu tarik yang bawah sekali, add, butang tambah add bawah tu cikgu. Bila cikgu tekan butang add sahaja, maka akan keluar paparan seperti ini. Cikgu akan dapat paparan seperti ini. Paparan seperti ini, maka cikgu masuklah nama. Tak kisahlah cikgu nak letak ID, KPM, GT. Di sini kita akan masukkan ID yang bermula dengan huruf G tadi cikgu. Cikgu tekan butang add. Gambar cikgu pilih lah sebab gambar ni nanti dia akan automatic paste dengan ID cikgu. Cikgu tekan butang add. Dekat ni dapat cikgu. Dekat ni dapat cikgu. Sekarang saya telah tekan butang add tadi, secara automatik dia akan buka paparan seperti ini. Bila cikgu dapat paparan seperti ini, maksudnya cikgu dah berjaya buat satu lagi Chrome itu menggunakan satu akaun yang lain. Okey, macam mana kita nak masukkan ID supaya ID itu terus melekat dengan Chrome itu, supaya cikgu tak payah kongsi ID. Yang banyak berlaku dengan di kalangan cikgu-cikgu kita, mereka confuse. Chrome mereka buka guna ID apa. Ini yang masalah yang saya selalu jumpa. Jadi saya cuba fikirkan alternatif seperti ini supaya cikgu tak payah fikir lagi Chrome mana yang cikgu buka ataupun ID mana yang cikgu guna. Jadi cikgu tekan butang atas ini. Dekat atas ini cikgu. Tadi saya dah buka banyak. Jangan melihat yang saya punya ni cikgu banyak dekat sini dah. Cikgu tengok yang ini saja. Turn on sign. Saya sebut synchronize cikgu. Maklum tak pandai dorong putih cikgu. Okey. Dekat ni dapat dekat sini cikgu. Cikgu dapat cikgu. Cikgu tekan okey saya kalau dapat. Tak dapat. Cikgu tak dapat yang mana satu.
Ulang, ketinggalan. Okey, saya ulang lagi dulu. Saya buat perlahan ni. Okey, ada orang masuk lagi pun. Okey, macam ni cikgu. Ini adalah Chrome cikgu. Cikgu jangan banyak buka tab atas dia ni ya. Cikgu tutup semua tab yang lain dulu. WhatsApp pun cikgu tutup juga supaya tidak ganggu cikgu nanti. Ataupun cikgu buka Chrome lain yang baru nanti cikgu masuk WhatsApp cikgu. Okey. Bahagian atas ni semua, okey dah ada clear semua. Lepas itu, cikgu klik pada ruangan ini. Saya dah buat. Jadi ruangan ini ada nama ID saya. Okey, klik dekat sini. Bila cikgu klik dekat sini, ada ruangan bawah ini. Cikgu klik ruangan ini, maka ada paparan seperti ini. Saya ganggu betul display tu dulu. Okey, cikgu pergi kepada butang add. Cikgu pergi kepada butang add dekat bawah. Pergi kepada butang add bahagian bawah ini cikgu. Cikgu jumpa butang add. Cikgu tak faham. Tak apa cikgu cikgu tengok dulu. Nanti cikgu boleh repeat video ini sebab kita tengah record. Nampak? Okey, bagus. Cikgu dah jumpa butang add, cikgu tekanlah butang add itu. So, bila cikgu dah dapat, maka cikgu type lah nama cikgu suka. Bila cikgu dah type, ya cikgu. Kecil gila nyempurna Yasin, siapa nampak mata dah si besar gitu. Kecil gila. Ini display saya paling besar dah ni cikgu. Okey, saya cuba zoomkan lagi kalau boleh. Kalau dia jadi besar lah cikgu, harap dia jadi besar. Dia tak jadi besar juga lah cikgu. Tapi tak apa cikgu, nanti cikgu ulang balik. Saya rasa dia boleh ulang balik. Sebab yang ini, mod dia tak boleh besarkan screen tu cikgu. Ini saja yang boleh saya buat. Okey, cikgu masuk je dekat nama dekat sini. Allah, cikgu datang lagi. Jangan masuk nama murid cikgu, jangan masuk nama murid. Kita bukan nak nama murid, nama cikgu lah. Sebab cikgu akan guna Google Classroom nanti. Allah ni cikgu siapa ni? Cikgu Adriana Ling Fuyung. Tolong cikgu letak butang stop sharing cikgu. Sebab paparan cikgu yang kami lihat sekarang ini. Cikgu tolong letak butang stop sharing. Tunggu cikgu ada rampasan kuasa balik. Saya kena rampas balik screen. Aduh, cikgu. Selalu kena rampas ni. Tak apa cikgu, ini proses pembelajaran kita cikgu. Yang rampas-rampas itu, cikgu pun tahu. Kalau cikgu tadi tak buat, saya tak faham. Okey, sekarang saya dah dapat balik rampasan kuasa. Okey, jangan kecil hati dengan bahasa saya cikgu. Kadang-kadang kalau kita tak bergurau, tak ponok juga cikgu. Anggaplah bahasa saya tadi itu untuk gurau-gurau cikgu. Jangan save, still saja cikgu. Okey, sekarang tadi, mana kita tadi? Dah lupa pula saya. Ya. Kita berada pada, okey, kita dah ada ID ni tadi cikgu, kita dah add bawah ini, saya dah tekan add tadi, cuma saya belum masuk lagi. Setakat ini faham cikgu? Okey, teruskan, bagus. Okey, yang dah ada ni tadi, kita minimize dulu cikgu. Kita nak tengok apa yang kita dah ada. Ada orang masuk lah? Sekejap, saya buka dulu orang masuk. Okey. Bila kita dah add ni tadi cikgu, ada satu lagi ikon Chrome yang kosong ni cikgu. Ni cikgu. Ini ID KPM saya sebut tadi cikgu. Klik dekat sini. Okey. Bila cikgu dah klik, cikgu akan buka satu Chrome yang masih lagi suci dan bersih. Tak ada apa-apa dekat Chrome itu. Sebab kita belum masuk apa-apa, kita belum browse apa-apa lagi dekat Chrome. Jadi, alhamdulillah, minta maaf cikgu. Angin. Okey, cikgu klik dekat sini. Cikgu klik dekat sini.
Cikgu tekan butang turn on sign ataupun synchronize lah. Saya sebut ni synchronize. Saya selalu lupa istilah sebutan bahasa Inggeris dia. Okey, tekan butang ini cikgu. Maka cikgu akan dapat paparan ini. Di paparan inilah cikgu, cikgu masukkan email KPM G-1305694 MOE-BL yang ini memang masalah yang selalu kita hadapi. Ingat D1, dia jadi DL, kadang-kadang letak DF, tapi sebenarnya DL, Digital Learning .edu.my. Okey, cikgu tekan butang next. Okey, lepas tu cikgu masukkan password cikgu. Kalau cikgu lupa password, tanyalah dengan admin sekolah cikgu. Kalau admin cikgu tak nak respon, bagi tahu dengan saya, cikgu PM saya, nanti saya bagi tahu dengan admin tu, tolong cikgu. Okey, cikgu masuk password cikgu sendiri, jangan masuk password saya. Lupa pula password. Yang ini cikgu adalah butang untuk cikgu lihat password. Kalau cikgu ragu-ragu password cikgu tekan butang ini, maka cikgu akan lihat semula password cikgu. Okey, saya tekan butang next. Kita dah berjalan setengah jam cikgu. Tajuk kita panjang lagi. Kelas sebelah dah nak habis lah tajuk PDL. Minta maaf cikgu, saya tak terlalu lambat ke cikgu. Kalau terlalu lambat, saya lajukan sikit. Kelas sebelah mereka dah siap PDL. Kita belum masuk lagi. Yang ini cikgu berlaku disebabkan saya sudah buat dengan ID ini. Maka dia jadi macam ni cikgu. Kalau cikgu punya, dia akan keluar satu interface yang lain. Cikgu accept saja apa dia minta accept itu. Yang ini saya kena ikut arahan dia sebab form saya dah banyak. Saya dah masukkan ID ini. Jadi secara automatik, saya tak terima ID ini lagi cikgu. Habis kuota internet, Allah kesian. Kan ada 1 gig cikgu. Kerajaan bagi 1 gig setiap hari kalau tak silap saya. Okey, bila cikgu dah masuk, sebab apa tadi? Sebab saya guna ID ni tadi adalah ID dalam ini. Maka bila saya masuk ID ni balik, dia keluarlah paparan seperti ini cikgu. Tetapi cikgu akan ada shortcut nama dekat sini. Okey. Cikgu akan shortcut nama dekat sini. Okey Yang ni cikgu faham? Kalau faham, cikgu type je okey. Kita terus kepada pengenalan kepada PDL. Banyak lagi ni cikgu, tak habis kita 2 jam ni cikgu. Okey, bagus. Saya teruskan. Saya tak nak buang masa. Sebabkan masa mencemburui kita. Okey. Jadi, bila cikgu dah buka tadi, sini akan keluar gambar cikgu, ada nama cikgu. Jadi, cikgu tak kisahlah. Sekarang ni cikgu tak payah ingat lagi password itu, dia akan keluar dekat depan nanti. Okey, untuk langkah kita seterusnya cikgu. Okey, sekejap saya buka new supaya saya boleh type lebih besar daripada tu. View. Saya besarkan dulu tulisan itu supaya cikgu boleh nampak. Baik. Dia pula dia. Saya kejam betul. Okey, saya type URL yang kita akan ingat cikgu. Cikgu ingat ini Okey, kita tengok yang ini cikgu. Cikgu kena tengok URL ini. Cikgu kena ingat URL ini sebab URL ini merupakan URL yang apa nama tadi? Okey, kita sharekan dengan cikgu link dia, PORT
portal.moi.edu.my. Oh sorry cikgu, kita ada sini MOE-DL. MOE-DL. Okey. Ini cikgu nampak harap cikgu boleh nampak saya besarkan yang ini. Cikgu copy yang ruangan ini. Cikgu copy. Bila cikgu type lah. Saya dah copy sebab saya dah type di sini. Cikgu type lah atas ini. Ini dinamakan address bar cikgu. Address bar. Yang ini dinamakan search bar. Ini address bar. Ini search bar. Jadi dua ini cikgu ingat betul. Ini address bar. Ini search bar. Okay. Cikgu enter. Okey, cikgu akan dapat paparan seperti ini. Bagi yang ulang kaji, cikgu minta bersabar dulu. Escape bar. Apa escape bar cikgu? Saya rasa tak ada escape bar. Cikgu Izul, escape bar yang mana satu saya tak jumpa lah. Sepatutnya yang ini tadi saya tunjuk balik dengan cikgu cikgu tengok. Ingat je yang ni. Saya cuba besarkan sikit lagi besar fonnya supaya senang cikgu tengok. Address bar ya. Bar tu apa? Barisan tu cikgu yang kita sebut ni. Nanti cikgu saya tunjuk dengan cikgu apa itu bar. Okey. Bar ini cikgu, ini cikgu. Yang garis ini adalah kita panggil sebagai bar. Yang ini kita namakan sebagai address bar. Address bar, kita masukkan alamat dalam ini, kita tekan enter. Itu address bar. Okay, faham cikgu? Oh, ya okey. Itu mungkin term saya juga minta maaf kalau salah. Mungkin saya guna term yang lebih faham, orang ramai faham cikgu. Okey, tak apa. Jadi cikgu copy letak atas sini. Kenapa dia berbeza cikgu? Kalau kita lihat, sini kita type lain, tapi dia keluar lain. Sebenarnya cikgu, dua-dua ini adalah link yang sama kita boleh guna pakai. Kita boleh guna dua-dua link ini serentak cikgu. Sejak mana dia tadi? Mana siap dulu. Okey, cikgu boleh guna link ini disebut sebagai link backup dia. Yang ini panjang pula, tak nampak. Saya besarkanlah, habiskan Yang atas ni cikgu, ini link yang kita kena ingat. Yang ini link panjang dia cikgu. Kalau cikgu hafal yang ini, pening kepala cikgu panjang-panjang. Tapi tak payah hafal yang panjang. Tetapi andai kata link ini tak boleh buka, ini adalah backup link. Okey, saya tak nak panjang yang itu sebab yang itu nanti cikgu boleh rujuk. Okey, bila dah cikgu buka sampai sini, maka cikgu akan dapat paparan seperti ini, cikgu log masuk. Yang hanya boleh masuk guna ID KPM. Kalau cikgu tak ada ID KPM, cikgu memang tak boleh masuk, minta maaf. Tak ada ID KPM, boleh tanya admin cikgu. Kalau admin cikgu tak boleh jawab juga, cikgu bolehlah tanya dengan saya bantu cikgu. Kalau admin mungkin ada masa untuk reply cikgu cepat, cikgu boleh tanya saya. Jangan tanya masa bengkel ni cikgu, macam mana saya nak jawab. Saya fokus dekat mesej cikgu, nanti tak boleh cepat cakap pula saya. Tekan butang masuk cikgu. Bagi yang tak dapat, tak apa, kita ikut bengkel kita, maka cikgu boleh tonton semula. Okey, cikgu lihat di sini. Bila tadi cikgu dah masuk ikut langkah yang saya tunjuk, di sini akan keluar nama cikgu. Saya menggunakan ID PTD cikgu, jadi tidak ada nama. Sepatutnya sini adalah nama cikgu dan sini ID cikgu. Okey, cikgu tekan sahaja dekat sini, tekan. Kalau cikgu guna dua komputer, dia memang lebih efisien lah cikgu, sebab satu cikgu tengok screen, seolah-olah cikgu tengok presentation ataupun screen depan. Satu lagi cikgu buat dekat komputer cikgu. Itu je beza dia cikgu kalau kita buat yang online seperti ini. Okey, satu lagi, ini adalah paparan portal digital learning. Yang ini saya akan terang dengan cikgu. Lepas ini saya masuk sikit tentang Google Classroom. Yang ini saya terang laju sikit cikgu sebab kita ada tak banyak sebenarnya masa kita cikgu. Saya kalau laju sangat cikgu pun tak faham. Jadi saya cuba bagi cikgu faham, saya ringkaskan seringkas yang mungkin. Kalau cikgu tak faham, cikgu ajulah soalan supaya saya tahu di mana cikgu tak faham. Okey, tak ada soalan? Tak ada. Okey. Kalau dalam komen tak ada, mic tak buka, maksudnya tak ada soalan. Jadi saya teruskan cikgu. Kalau laju sangat, cikgu ingatkan balik. Maklumlah tengah saya cakap seorang diri, tak tahu laju ke lambat. Jadi bila cikgu dah komen, baru saya tahu yang saya laju. Okey. Kering pula mulut ni. Okey.
Cikgu pergi dulu kepada paparan guru. Saya lebih pergi kepada paparan guru. Paparan guru ni, di sinilah cikgu akan jumpa apa aplikasi-aplikasi yang digunakan cikgu untuk berinteraksi dengan murid. Kalau cikgu tengok satu persatu di sini, hari tu kami terang satu persatu detail yang ini cikgu. Tapi hari ni saya tak terang detail, cuma saya tunjuk dengan cikgu apa yang ada dekat ruangan ini. Okey, saya ambil 3 saja cikgu, 3 ni saja. Yang lain saya tak terang, nanti cikgu boleh klik kanan. Kalau cikgu nak tahu, cikgu klik kanan, cikgu new tab. Cikgu klik kanan, cikgu new tab. Supaya dia tak ganggu paparan ini. Okey, saya pergi kepada 3 saja cikgu. Yang pertama adalah buku teks. Okey, buku teks digital adalah buku teks yang berformat PDF. Cikgu boleh buka, cikgu boleh download, cikgu boleh simpan dan cikgu boleh crop gambar dalam buku teks digital ni. Tapi cikgu, dalam buku teks ini tak lengkap lah cikgu. Tapi tak apa, walaupun tak lengkap, cikgu boleh ambil pada ruangan ataupun tajuk yang tegak pula. Cikgu boleh ambil tajuk ataupun buku yang cikgu guna kalau ada. Tapi setahu saya bahasa Inggeris memang banyak cikgu. Tapi tak ada buku yang daripada UK tu. Saya pun tak ingat apa nama tajuk buku UK tu. Okey, jadi di sini cikgu klik saja link tersebut. Cikgu klik satu link ini. Contohnya saya, okeylah saya cari tahun 6. Klik saja link ni. Dia akan bawa cikgu kepada satu lagi page. Di mana page ini nanti dia akan tunjuk dengan cikgu paparan buku tersebut. Jadi cikgu buka seperti biasa, ini macam orang kongsikan bahan-bahan dengan cikgu. Maka cikgu bolehlah ambil dekat situ, cikgu buka, cikgu download. Kenapa lambat pula laptop saya dulu? Patutnya laju. Sabar cikgu. Baru nak keluar paparan dia. Okey, jadi cikgu kliklah mana-mana satu folder ini tahun 6 SJKC dan sebagainya. Saya tak detail sangat yang ini cikgu. Nanti cikgu cubalah explore, cikgu cuba buka. Nanti cikgu akan nampak. Kalau tak boleh juga, cikgu boleh rujuk dengan saya nanti. Okey, buku teks saya sudah terang dengan cikgu, saya tutup. Jadi saya tutup yang ini. Saya pergi kepada aplikasi cikgu. Aplikasi saya new tab. Kenapa saya new tab cikgu? Sebab kalau saya tekan, mungkin dia tak buka tab yang baru. Kalau tak buka tab yang baru, saya tak ada paparan sebelum ini lagi lah. Sekejap cikgu, saya stop. Minum air sekejap. Okey, di paparan aplikasi cikgu. Yang ini menarik cikgu. Banyak yang dalam ini cikgu. Yang ini sebenarnya third party ataupun software ataupun website yang lain membantu cikgu dalam proses PDPC. Dan yang baiknya cikgu, yang ini semua kita boleh linkkan dengan Google Classroom. Tapi hari ini kita tak linkkan cikgu sebab kalau saya ajar cikgu link juga, sampai ke petang lah kita duduk dekat sini cikgu. Panjang cikgu. Tapi tak apa, saya cuba terangkan yang berkaitan dengan, saya cuba, ada lagi yang masuk grup lah, sekejap cikgu saya cek lah. Tak ada, okey bagus. Takut ada yang request masuk lagi. Okey, jadi dalam ini ada Padlet. Padlet ini sebenarnya untuk cikgu macam, apa istilah dalam K.1 tu yang kita bagi komen tu cikgu. Contohnya, cikgu mengajar baik hari ni. Saya lupa istilah tu. Apa nama istilah tu cikgu? Parking lot ataupun parking lot kan? Saya pun lupa cikgu. Parking lot, terima kasih cikgu. Padlet. Nanti andai kata umur panjang, umur rezeki, kita belajar satu-satu dari sini cikgu. Tapi hari ini kita pengenalan dulu. Tajuk kita pun dah nama pengenalan, jadi kita tengok dulu bahagian pengenalan saja cikgu. Okey, seterusnya. Ini satu persatu, saya tak buka cikgu. Cikgu boleh cuba sendiri nanti. Yang ini Microsoft pun saya tak terang. Nanti ada masa ruang yang panjang lagi, saya akan cuba terang dengan cikgu. Sebab ada lagi yang lain akan terang dengan cikgu. Okey. Yang saya fokus hari ini adalah aktiviti cikgu. Cikgu buka new tab, cikgu buka aktiviti, maka keluarlah paparan ini. Ini yang kita nak bincangkan hari ini cikgu. Google Classroom. Google Classroom. Sebenarnya Google Classroom ni cikgu, dia sebenarnya sebuah sekolah cikgu. Google Classroom bukan sebuah sekolah. Bagi saya bagi gambaran Google Classroom hanyalah sebuah bilik kelas.
dalam Google Classroom itu cikgu boleh jemput pelbagai ataupun cikgu boleh jemput murid cikgu. Cikgu bagi tahu ini kelas 1A, masuk dekat sini. Jadi murid cikgu akan masuk dekat situ. Ataupun cikgu rasa, oh cikgu BM, ini kelas 1A, cikgu masuk sini ajar BM. Macam tu cikgu. Jadi Google Classroom, kita namakan dia sebagai Google Classroom adalah dia bilik kelas. Jadi apa yang ada dalam bilik kelas? Dalam bilik kelas mesti ada cikgu, mesti ada murid, mesti ada bahan-bahan untuk mengajar. Itu sebenarnya Google Classroom. Itu gambaran saya lah. Yang saya terang dari awal tadi, portal digital learning adalah sebuah sekolah. Macam ni dia, cikgu ingat senang lah supaya cikgu tak confuse sangat. Portal digital learning ada sebuah sekolah, dia ada pintu pagar. Link yang kita masuk pertama tadi adalah pintu pagar pergi masuk kelas kita. Jadi bila cikgu dah masuk, cikgu boleh pilih lah, saya nak pergi Jabat Am. Okey, saya nak pergi kepada Edward TV, nak pergi Jabat Am. Saya nak pergi ke kantin. Jadi salah satu bilik dalam sekolah itu ada Google Classroom. Ini cikgu. Yang ini saya nak highlight dengan cikgu. Yang ini kita fokus dulu. Jadi saya terus pergi kepada ini cikgu. Okay. Yang lain saya tutup. Saya tak terang yang ini cikgu. Cikgu boleh explore. Sebab kita ada sejam. Ada hampir sejam kita berbengkel cikgu. Okey. Bila cikgu tengok paparan ini, bila cikgu mute tadi, cikgu tengok paparan ini, cikgu klik mula. Klik mula. Bagi yang pertama kali, first time masuk, dia akan keluar dua pertanyaan cikgu dia ada di sini. You want to join ataupun allowed? Dia keluar macam tu cikgu, saya lupa. Dan satu lagi dia nak tanya kita acting sebagai siapa. Satu gambar student, satu gambar student, satu lagi adalah gambar teacher. Cikgu jangan klik student. Ingat cikgu, jangan sesekali cikgu terklik student. Cikgu pelatih betul-betul. Tengok betul-betul tulisan dia, jangan klik student. Kalau cikgu klik student, nanti cikgu dah tak boleh buat kelas lagi dah. Ya, betul kata cikgu Wong Hokiat. Mesti pilih teacher. Mesti pilih teacher. Kalau cikgu tak pilih teacher, maka cikgu akan jadi sebagai murid. Cikgu tak boleh join kelas, cikgu tak boleh create kelas. Okey? Setakat ini, faham cikgu? Kalau faham, teruskan okey. Kalau faham, cikgu type okey, kita terus lagi. Okey, faham. Okey, faham. Alright. Okey, saya teruskan cikgu. Saya tak laju sangat ke cikgu. Kalau laju, cikgu bagi tahu. Kalau laju, cikgu bagi tahu saya laju. Laju, ayah. Tak laju. Satu je tak laju. Okey, speed. Okey. Terima kasih cikgu. Kalau laju, cikgu ingatkan supaya kita betul-betul dapat ilmu ini. Kalau kita banyak sangat pun kita sampai. Kalau laju sangat, tak guna juga cikgu. Yang penting ilmu ni masuk cikgu. Okey, sekarang kita sudah berada dalam bilik kelas. Ini adalah paparan dalam komputer cikgu. Kalau cikgu guna telefon, nanti kita cuba jugalah usaha buat bengkel guna telefon. Macam mana cikgu nak mudahkan lagi kerja, cikgu guna aplikasi dalam telefon. Sebenarnya boleh cikgu, tapi ramai di kalangan cikgu-cikgu kita confused. Kenapa mereka confused? Sebab kita tak ada training cikgu. Terus terang saya beritahu, kita memang tak ada training spesifik tentang ini. Kita hanya belajar membaca. Daripada membaca itu kita mencuba. Itu sahaja yang kita ada cikgu. Itu memang tidak boleh juga saya nak salahkan cikgu, oh kenapa tak buat. Cuma kalau cikgu kena belajarlah, kena cuba dan terus cuba. Sebab ini adalah keperluan kita sekarang cikgu. Okey, saya terus cikgu tak nak panjang-panjang. Okey, bila cikgu dah dapat paparan ini, maksudnya cikgu sudah berada dalam kelas. Bila cikgu sudah ada dalam kelas ini, cikgu kena bagi nama lah kelas cikgu. Contohnya kalau saya suka kelas TMK, tapi TMK 2 tahun lagi dah habis saja cikgu. Kelas TMK. Tapi tak apa, hari ini kita namakan kelas kita sebagai bengkel pengenalan. Okey, cikgu klik pada butang tambah ni cikgu. Tengok anak panas create or join your first class. Ini cikgu. Cikgu tekan butang tambah. Ada dua cikgu. Kalau cikgu tekan sebagai student tadi, cikgu hanya ada satu saja. Tapi bila cikgu tekan sebagai create class, automatic cikgu akan buat kelas baru. Okey. Okey. Buat kelas yang ini cikgu, yang paling penting adalah pada paparan yang atas ini cikgu.
pada paparan atas ini cikgu, yang ini adalah nama kelas. Hari ini saya nak buat kelas saya nama bengkel. Bengkel. Oh, salah cantik. Bengkel Siti Sarisi. Siri 2. Lebih kurang macam itulah cikgu. Yang ini section, subjek, room. Ini terpulang dengan cikgu lah nak isi, tak nak isi apa. Yang penting hari ini kita buat kelas tu. Create ke Karyate. Maaf cikgu. Okey. Okey. Lepas tu kita create. Ini cikgu create kelas lah. Sekarang saya create kelas. Nanti saya suruh cikgu join. Baru kita ada interaksi sikit. Tak kisahlah kita nak bagi nama kelas apa-apa cikgu. Yang penting cikgu tahu itu kelas cikgu. Kita contohlah kita macam kita nak tampal nama kelas kita. Contoh ini kelas saya. Ni 1A, 1 amanah, 1 berdikari tampal. Lebih kurang macam ni lah nama dia cikgu. Okey, cikgu tekan create. Anjing tu ikut kita bengkel juga cikgu. Maka saya dah buat kelas kali pertama. Okey. Tekan butang buat itu. Ya. Sekarang cikgu sudah ada kelas, cikgu sudah ada nama kelas. Maka sekarang kita tak ada murid lagi cikgu. Cikgu pun ada seorang saja sebab cikgu yang buat, cikgu lah dalam kelas itu. Jadi sebelum saya terang lagi fungsi-fungsi lain dalam Google Classroom, apa kata cikgu masuk sebagai murid saya terlebih dahulu. 早上还有 online course。 Sekejap kita ada iklan. Cikgu mungkin. Tolong cikgu tutup mic dulu. Okey, sekarang saya sudah ada kelas. Sekarang saya cikgu nak cikgu join. Cikgu, kenapa screen saya gelap? Okey. Ada yang tanya kenapa screen gelap. Okey, saya jawab juga cikgu. Kenapa screen cikgu gelap? Ada yang masuk rupanya. Minta maaf cikgu, saya tak perasan. Saya paparan lain tadi. 2 orang. Saya jemput saja, mungkin mereka dah rejoin semula. Okey, kenapa paparan screen cikgu gelap? Sini cikgu. Pada ruangan ini, minta maaf cikgu, saya tukar topik sekejap. Cikgu. Ya saya. Minta maaf cikgu Nana. Ya saya. Saya tidak dapat tolong untuk tutup mic. Tak dapat Ada lagi ke mic yang masih buka? Hanya kamu saja boleh. Tidak dapat. Nampaknya yang lain semua sudah tutup lah. Cikgu tutup mic cikgu. Tak ada lagi lah, semua dah off mic. Okey, terima kasih cikgu. Okey, kita sambung cikgu. Pada paparan ini, kalau cikgu tak lihat paparan saya, cikgu kena buka bahagian nama ni cikgu. Nanti cikgu ajar rakan-rakan yang lain lah kalau cikgu terjumpa. Nama saya sekarang ni ada 2 cikgu. Selamat datang Tuan PPD. Okey, kami sambung dulu cikgu. Ataupun cikgu ada apa-apa ucapan nak bagi dengan peserta kita. Sekarang cikgu PPD ada apa-apa nak cakap dulu ke? Okey, kalau cikgu PPD tak ada apa-apa yang nak disampaikan, saya teruskan cikgu. Okey, yang lain fokus lagi ya. Jadi ada persoalan daripada rakan kita tanya kenapa screen dia gelap. Dekat sini cikgu, bila cikgu tengok paparan ini, ada ruangan people ini, saya ada 2 nama dekat sini cikgu. Cikgu pinkan yang sini. Ada butang pin itu, cikgu tekan dekat sini, secara automatik cikgu akan lihat paparan saya. Kalau cikgu tak pin ataupun cikgu klik mana-mana, dia akan hilanglah paparan saya. Cikgu kena hitam macam ni juga. Cikgu tengok sini, hitam macam ni. Bila cikgu hitam dekat sini, secara automatik cikgu akan nampak paparan. Sekarang memang hitam cikgu, sebab saya tengah tunjuk dengan cikgu. Sekarang memang hitam, sebab paparan cikgu sekarang ini dengan hitam, sebab saya tengah tunjuk dengan cikgu. Jadi cikgu tengok cursor saya. Kalau cursor saya ni nampak, maksudnya cikgu juga sedang berada pada screen saya. Okey, saya teruskan cikgu. Kalau tak ada apa-apa, cikgu buka je mic dan tanya, saya berhenti dan cuba jawab soalan cikgu. Okey, saya teruskan cikgu. Kalau okey, cikgu type okey.
wait. Kalau okey, saya terus sambung dengan cikgu. Masa kita terus berjalan cikgu. Okey, jadi kita tak tunggu yang lain dulu. Yang tak dapat tu cikgu akan dengar balik recording kita nanti supaya cikgu boleh ulang apa yang cikgu tak faham. Okey, kita terus kepada paparan kita tadi. Okey, seterusnya paparan tadi, ya kita sudah berada dalam kelas. Maka dalam kelas ini cikgu, sepatutnya kita dah ada nama kelas. Tetapi kita hanya ada seorang cikgu saja. Jadi sepatutnya kita kena bawa murid kita masuk cikgu. Jadi macam mana kita nak bawa murid masuk cikgu? Jadi cara untuk jemput murid masuk dalam kelas kita ada dua cikgu. Yang pertama sekali cikgu kena buka bahagian people ini, yang ini guna email. Saya pergi kepada kod dulu cikgu. Sebab ramai yang bertanya, apa kod bengkel, apa kod Swiss, apa kod GC. Ini dia kod dia cikgu. Cikgu tengok betul-betul. Okey sebelum saya tunjuk kod ini secara besar, cikgu kena tekan dekat sini. Saya ulang balik cikgu. Saya buka paparan cikgu yang first. Cikgu klik sini, kelas. Okey, dia yang ini kosong cikgu sebab cikgu belum, dah ada orang join. Tahniah cikgu, sepatnya belum lagi saya tunjuk kod. Okey, nanti paparan cikgu kosong kalau cikgu belum ada kelas, ada butang tambah ni cikgu. Tengok butang tambah, tekan butang tambah, dia ada dua. Kalau cikgu memang ada dua, kalau murid ada satu sahaja. Okey, jadi pada yang satu ni cikgu, siapa yang bagi iklan kita? Siapa? Cikgu tolong tutup mic cikgu. Kalau cikgu buka mic, cikgu tanya soalan. Okey, terima kasih cikgu. Okey. Pada ruangan ini cikgu, kita ada dua ni. Nanti bila saya bagi kod, cikgu tekan join class. Ini salah satu cara bagaimana kita nak masuk ke dalam classroom tu cikgu. Okey, saya pergi balik. Cikgu mana yang buka mic? Halo. Ya, saya cikgu. Ya cikgu, teruskan soalan cikgu. Teruskan soalan cikgu. Teruskan soalan cikgu. Kalau cikgu ada soalan, kalau cikgu tak nak tanya, cikgu boleh type. Ya cikgu. Kalau cikgu tak ada soalan, saya teruskan. Kalau cikgu ada soalan, cikgu type dulu. Nanti saya cuba jawab. Kalau cikgu buka mic, dia mungkin biarkan mic cikgu terbuka. Mungkin dia mengganggu pembentangan kita cikgu. Okey, kita teruskan juga. Bila cikgu dah masuk, saya tunjuk kod. Sekarang saya dah tunjuk kat depan tu cikgu. Cikgu copy ataupun cikgu type dekat bahagian join, maka secara automatik cikgu akan masuk dalam kelas saya. Tapi cikgu, satu lagi masalah dia, ramai di kalangan student kita bertanya-tanya, kod tak valid, kod tak dapat masuk. Kenapa cikgu? Ini sebenarnya masalah yang berlaku apabila murid menggunakan telefon. Setelah dia gunakan telefon, dia menggunakan ID Gmail dalam telefon dia. Ini menyebabkan kita tak dapat sambungkan kelas tersebut dengan cikgu dia ataupun dia tak dapat menjumpai kelas cikgu dia. Sebab apa? Mereka tak sama, tak sama organisasi. Sebab ID KPM ini dia tidak benarkan kalau bukan ID KPM tak boleh ikut kelas. Ini syarat yang mereka tetapkan cikgu. Jadi bila cikgu tak dapat masuk kelas itu menggunakan kod itu, besar kemungkinan ID kita tak sama. Kalau cikgu guna Gmail sekarang ni, minta maaf cikgu, memang cikgu tak boleh cikgu tak boleh nak masuk dalam kelas ini. Okey, cikgu salin dulu, saya nak buka berapa orang yang sudah masuk sekarang ini yang bersama-sama dengan saya. Yang boleh masuklah. Dah cikgu, saya tutup sini cikgu. Kalau cikgu dah, cikgu tekan okey Ya, mesti ID MOE. Kalau cikgu masuk guna ID lain, memang tak dapat cikgu. Ini daftar syarat yang ditetapkan oleh KPM. Mungkin mereka senang kawal selia ID kita, sebab itu mereka nak kita guna ID yang sama. Okey cikgu, kalau okey saya tutup. Kalau cikgu nak lagi, cikgu okey tolong type dekat chatting kita kod ini supaya mereka boleh copy dekat kod kita. Okey, terima kasih cikgu. Sekarang saya tunjuk pada cikgu tadi, nak tengok sini cikgu, kita ada 4. Apa yang cikgu lihat dekat sini, ini adalah paparan desktop. Paparan desktop, dia mempunyai 4 cikgu kalau cikgu masuk dalam kelas. Kalau cikgu masuk dalam kelas ini tadi, cikgu hanya nampak 3 saja. 1, 2, 3. Kenapa ni? Sekejap cikgu, screen saya. Okey.
Okey, bila cikgu tengok paparan saya ini, cikgu ada 4, saya ada 4, manakala cikgu ada 3, 1, 2, 3. Kenapa cikgu? Sebab cikgu sebagai murid, saya sebagai cikgu. Dia tak nampaklah bahagian grade. Itu beza dia cikgu. Tetapi kalau cikgu guna telefon, cikgu memang hanya nampak 3 saja. Cikgu tak nampak yang grade ini. Walaupun cikgu acting sebagai cikgu. Okey, saya tengok berapa orang murid dulu cikgu. Sekarang kita ada berapa orang? Sekejap. Oh, ramai juga lah cikgu masuk ni. Tahniah cikgu yang boleh masuk. Okey. Ini murid-murid kita yang sudah berada dengan saya sekarang ini. Sekejap cikgu, saya minum. Cikgu cuba dulu guna kod tadi untuk masuk. Cikgu boleh join kelas kita ni sebab kalau cikgu boleh join, cikgu boleh create kelas. Ini objektif pertama kita hari ini tercapai cikgu. Sebab hari ini kita perkenalan dulu cikgu. Kalau kita tak berkenalan, macam mana kita nak buat cikgu. Jadi kita yang mudah-mudah dulu cikgu. Okey, ini adalah jumlah murid. Saya tengok mana tengok jumlah murid. Okey, banyak dah komen dekat sini. Tahniah cikgu. Cikgu boleh komen. Sama bila kita bawa ini dengan murid cikgu. Yang paling murid paling tonok bahagian screen ni cikgu. Banyak macam mesej-mesej mereka tanya dekat sini. Cikgu pun boleh. Kalau saya cikgu, saya murid saya memang dia murid dah dia yang dulu-dulu dia agak lambat sikit untuk faham. Jadi saya hanya letak gambar dekat sini, mereka komen dalam gambar tu saja cikgu. Bila mereka komen dalam gambar, itu masih lagi dikira sebagai proses pengajaran cikgu. Cikgu suruh mereka komen gambar. Tapi sebenarnya bukan macam itu. Ada cara yang lebih mudah cikgu buat hantar tugasan kepada mereka. Jadi dengan cara itu cikgu boleh dapat mereka, cikgu boleh hantar tugasan dengan cara ini cikgu. Okey, saya rasa saya dah bahagian ini. Saya tak detail sangat cikgu. Hari ini terus saya beritahu dengan cikgu. Kita akan cuba anjurkan kelas yang lagi detail. Sebab apa? Hari ini target saya cikgu buka, cikgu create kelas, cikgu join kelas. Itu objektif besar kita pada hari ini. Kalau cikgu boleh buat semua itu, maksudnya cikgu sudah hampir 50% dapat menguasai apa yang kita sedang sampaikan sekarang ini. Okey, sekarang cikgu, cikgu ambil kertas elok-elok. Sekarang saya akan bagi kod untuk isi borang kehadiran cikgu. Jangan salah kod ni nanti cikgu. Yang saya tunjuk tadi adalah kod kelas. Sekarang saya bagi tahu dengan cikgu adalah kod untuk bengkel. Kod untuk bengkel kita, cikgu tengok sini, cikgu salin, jangan ambil gambar cikgu, simpan je. Jangan forward dengan kawan-kawan, cikgu simpan je. Yang ini jangan tanya lagi, cikgu jangan tanya bila kita dah bagi link. Yang ini cikgu tanya akan isi guna selepas cikgu isi link pendaftaran ataupun link kelas ataupun link untuk isi maklumat peserta. Kod kita ialah di buku kecil cikgu, GCK2020. Okey, simpan cikgu. Saya bagi 10 saat untuk cikgu ingat. Dan cikgu jangan type bahagian chat kita sebab kenapa cikgu? Mungkin kita betul-betul berkhusus. Ada yang tak ikut khusus. Dia hanya tunggu. Tolong bagi kod. Nanti tak adil untuk kita cikgu. Kita yang dengar sehari-hari. Tiba-tiba mereka ambil saja kod kita. Tapi andai kata cikgu tahu dia memang dari awal dia terputus, kongsikan saja cikgu. Sebab kita bukan nak paksa cikgu mesti hafal semua kod ini, tak boleh bagi kalau dia tak nampak. Tapi andai kata dia memang belajar cikgu, tak apa cikgu kongsi. Sebab dia memang ikut cuma masalah internet sahaja. Okey, dah cikgu, saya tutup kod ini. Ingat cikgu, semua dah dapat kod. Yang ada ini sekarang 210, semua dah dapat kod. Okey, dah salin. Okey, dah. Terima kasih cikgu. Saya padam cikgu, cikgu simpan elok-elok. Okey, kita sambung. Okey. Tadi saya dah terangkan dengan cikgu, cikgu dah banyak join kelas saya dah create kelas. Jadi secara automatik kita sudah masuk dalam kelas. Sekarang kita nak ajar apa lagi cikgu? Jadi kita nak ajar. Ataupun kalau cikgu adalah guru kelas, cikgu nak buat kelas sikit saja. Bagi saya itu cara yang lebih senang cikgu mengurus Google Classroom. Cikgu boleh buat dekat sini, satu kelas, satu Google Classroom. Tetapi cikgu pecahkan setiap dalam Google Classroom itu ada topik dia. Okey, sebagai contoh saya tunjuk sekarang cikgu lihat dulu. Dekat sini kita ada assignment, quiz assignment, question, material, report. Yang ini saya tak terang detail cikgu, cuma saya ambil yang ini saja. Nanti cikgu boleh cuba
ataupun pada bengkel kita akan datang, kita detailkan satu persatu yang ini. Okey, cikgu lihat bahagian topik ini. Apa sebenarnya topik? Kalau saya, seperti Cikgu Nur Samiza daripada SMK Tinggi, dia pecahkan satu kelas itu kepada satu kelas itu untuk satu, contohnya tahun satu adil ataupun tahun satu berdikari. Dia satu kelas, satu itu saja. Tapi cikgu dia jemput semua cikgu dalam kelas itu menjadi cikgu dan murid ya menjadi murid. Jadi mereka hanya pecahkan mengikut topik. Contoh saya guna bahasa Malaysia. Jadi cikgu buatlah banyak-banyak dekat sini, bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, matematik. Jadi mereka akan hantar assignment mengikut topik. Cikgu matematik akan tulis bahagian matematik. Jadi murid tak akan keliru terlalu banyak kelas. Kalau cikgu BM buat kelas sendiri, cikgu bahasa Inggeris buat kelas sendiri, cikgu BI buat kelas sendiri, kesian murid kita cikgu. Tapi tak apa, ini mungkin cadangan saya saja cikgu. Kalau cikgu dah buat, abaikan saja. Kalau mereka tak buat, tak buat pula. Kalau apa nama tadi, kalau cikgu dah buat yang macam itu, tak apa, teruskan cikgu. Mungkin kita tak faham lagi. Yang mana cikgu rasa senang, cikgu buat yang senang lah cikgu. Okey, seterusnya saya letak matematik cikgu. Oh, okey. Okey, jadi dia dah ada macam ini cikgu. Bila cikgu bagi tugasan sini nanti, bila cikgu bagi tugasan, sebagai contoh saya bagi tugasan assignment, apa tajuk assignment kita? Cikgu, saya tak type lah assignment cikgu, nanti cikgu cubalah. Yang ini saya rasa yang satu lagi saya mau terang dengan cikgu nanti. Okey, bila cikgu dah dapat assignment nanti, cikgu letak tarik saya drag macam ini saja cikgu. Bila dia dah drag macam ini, secara automatik dia akan susun. Cikgu matematik dia akan susun dekat sini, cikgu BM susun dekat sini. Jadi dia lebih terurus macam sebuah kelas cikgu. Okey, dekat ini ada soalan cikgu dan saya ingatkan lagi objektif kita hari ini cikgu, kenapa mungkin ada yang tanya kenapa tak terus hantar tugasan. Tak, saya nak perkenalkan dengan cikgu jalan yang lebih mudah, terutamanya di sekolah rendah. Kenapa? Sebab sekolah rendah dia memang susah sikit cikgu. Ramai saya tengok daripada feedback CGB hari itu, mereka hantar tugasan melalui WhatsApp, hantar gambar, murid jawab gambar. Letih lah kita cikgu, kalau ada 4 kelas macam tu, pengsan tu cikgu. Tapi saya mungkin dapat sempat masa saya tunjuk dengan cikgu, kita guna Google Form ataupun quizzes. Macam mana kita nak hantar tugasan dengan murid, kita boleh semak ataupun sistem yang semak kita dapat selia murid kita dah dapat jawab ke belum. Okey, kita teruskan ataupun cikgu ada soalan, kita kalau tak ada, kita teruskan. Tak ada soalan. Okey. Kita teruskan cikgu. Yang ini adalah Google Classroom cikgu. Yang ini ataupun murid-murid dalam kelas cikgu. Dan yang ini pula adalah cikgu akan lihat dalam kelas cikgu itu ada markah tugasan yang cikgu beri kepada murid. Sekarang tak ada lagi cikgu sebab saya tak hantar tugasan lagi dengan cikgu. Okey, yang ini kalau tak ada apa-apa yang berkaitan dengan ini, saya terus kepada bagaimana kita nak buat jalan pintas supaya Google Classroom ini terus melekat dekat kita punya Chrome. Okey cikgu, kalau cikgu tak nak, saya terus kepada tajuk seterusnya. Kalau cikgu nak, cikgu type nak dekat situ supaya saya boleh terang dengan cikgu. Sebab kita ada dalam tak sampai lagi 1 jam itu, dalam 1 jam 15 minit macam itu. Tak sampai 1 jam, 45 minit lagi cikgu. Ataupun setengah jam 45 minit lagi. Tak, gitu. Lebih kurang cikgu. Cikgu ada soalan yang ini ataupun cikgu ada nak tanya? Kalau tak ada, kita teruskan kepada yang buat shortcut untuk Google Classroom. Cikgu tolong respon saya supaya saya tahu yang cikgu sedang berada dengan saya. Okey, nak 50 minit. Oh ya, yeah. Sorry. Teruskan. Okey. Okey. Untuk itu, saya buat shortcut dulu cikgu. Saya buat shortcut. Kenapa saya suka ajar shortcut ni cikgu? Ramai yang mengalami masalah nak ingat, nak hafal. Jadi apa kata kita buat shortcut? Saya tunjuk dengan cikgu. Saya buat shortcut. Okey. Saya buka lagi new tab. Saya type balik Google. Ini link dia cikgu. Ini cikgu pergi ke kelas cikgu terus. Seolah-olah cikgu daripada pagar sekolah tu cikgu lompat pergi kelas cikgu terus. Ini cikgu ingat ni, cikgu Salim ni. Google, oh kecil je gua dengan guna besar. google.class plus roon.
So, salah. Sebalik cikgu minta maaf. classroom.google.com. Okay. Cikgu Syed tolong salin URL itu ke dalam chat kita supaya cikgu boleh salin dekat situ. Okey, yang ini cikgu copy, nanti cikgu Syed akan salin dalam link ataupun cikgu boleh tengok dekat screen saya ni ataupun cikgu salin saja. Okey, saya dah copy, saya letak dekat link. Letak dekat atas, paste. Baik, salah, tak copy lagi, minta maaf. Salah tadi, dah select, tak copy. Terima kasih Cikgu Izul. Cikgu copy. Lepas itu cikgu tampal pada yang, bukan yang ni, saya buka banyak sangat, confuse pula. Yang ini tadi cikgu. Cikgu buka new tab, ini new tab cikgu. Kalau dalam Chrome, kenapa saya fokus kepada Chrome cikgu? Sebab Chrome yang paling compatible untuk segala produk Google. Kalau kita guna Mozilla, guna Microsoft Edge ataupun Internet Explorer, dia agak terbatas cikgu. Jadi sebab itu saya cadangkan cikgu guna Google Chrome. Sebab Google Chrome dia memang dah sekali produk Google, maka mereka boleh berkomunikasi dengan mudah. Okey, cikgu tampal dekat sini Google Chrome tadi. Tampal dekat address bar, cikgu tekan enter. Bila cikgu dah tekan enter, cikgu dah lompat dari pagar sekolah, cikgu terus lompat bilik kelas cikgu. Ya, kita ada 79 student saja cikgu. Mana lagi student kita? Student lain masih minum air kali. 79 saja student kita ni. Masuk lagi cikgu. Kod tadi dah ada dalam kita punya setting, cikgu boleh salin dekat setting kita, ada kod dekat situ. Okey, ini adalah classroom. Ini pintu masuk classroom cikgu. Cara dia cikgu pergi kepada butang yang di tepi ni cikgu, ada bintang. Klik bintang. Yang guna handphone, saya pun tak tahu nak cakap apa cikgu. Tapi kalau cikgu guna handphone, cikgu boleh masuk terus dalam classroom. Tak payah guna browser. Cikgu boleh install Google Classroom dalam telefon daripada Play Store. Cikgu pastikan masuk guna email VPN. Itu syarat paling besar dia cikgu. Okey, tak apa cikgu yang guna telefon, cikgu boleh explore. Ni ramai daripada rakan-rakan cikgu yang begitu semangat sebenarnya. Kalah orang muda. Orang muda yang malas sekarang. Ya, boleh cikgu. Guna handphone boleh download app. App dia, cikgu pergi dekat Play Store. App dia nama Google Classroom juga cikgu. Tapi, ramai yang tanya dengan saya, kenapa tak boleh masuk? Sebenarnya kalau cikgu guna telefon cikgu kena setkan lock telefon. Set lock telefon ni cikgu, maksud dia cikgu kena, sekurang-kurangnya telefon cikgu ada pin untuk masuk, ataupun cikgu guna thumbprint untuk masuk, ataupun kalau cikgu letak mana butang? Butang yang mana satu cikgu nak? Okey, dalam telefon cikgu kena setkan lock dia. Ya betul, asal guna email MOE mesti dapat butang baju. Ada macam-macam. Okey, cikgu yang guna telefon, kita ajar kemudian lah cikgu. Yang ini kita fokus kepada desktop. Okey, kita buat shortcut, kita tekan bintang ni cikgu. Cikgu type lah nama dekat sini supaya kena ingat Google ataupun GC APM DL, Digital Learning. Okey, dan kita letak dan. Dia dah ada di sini cikgu. Kalau dia tak keluar di sini cikgu, mana cikgu nak cari? Ya, cikgu klik dengan butang titik 3 sebelah atas sebelah kanan ni. Jangan sini cikgu, hilang gambar saya sekarang cikgu. Di sini cikgu carilah dekat butang bookmark. Dia ada dekat sini cikgu, bookmark. Pergi bookmark, susun dia keluar tepi. Okey, ini memang memudahkan cikgu sebenarnya. Satu lagi cikgu, cikgu boleh, apa nama tadi? Cikgu boleh buat lagi mudah. Tadi kita dah buat, cikgu saya tunjuk dulu. Kita dah buat nama yang panjang-panjang, apa nama shortcut Google Chrome kita satu-satu ni tadi cikgu. Cikgu boleh masukkan terus paste ini tadi, ataupun yang ini tadi, mana dia? Okey. Yang ini tadi, bila cikgu buka, dia terus pergi kepada Google Classroom. Foto yang ini cikgu jangan padam dulu. Yang ini jangan padam dulu. Kita akan guna balik lepas ni. Tinggal satulah senang.
Okey. Bila cikgu buka je screen cikgu, dia terus pergi kepada Google Classroom. Ataupun saya tunjuk dulu dengan cikgu. Cikgu ikut saya. Yang ini adalah shortcut kepada shortcut lagi cikgu. Jadi kita dah melompat. Yang ini kita guna pintu teleportasi pula cikgu. Macam ni cikgu. Okey. Cikgu salin yang ini tadi. Salin Google Classroom.com.my ni tadi. Ataupun yang dekat ini tadi. Masih dalam mode cikgu salin copy. Cikgu laju ke sambat je ni cikgu? Kalau laju, beritahu cikgu perlahankan saya supaya saya boleh semua dapat. Okey, dekat sini cikgu. Cikgu pergi kepada setting. Cikgu pergi kepada setting. Dekat titik 3 ni cikgu, cikgu pergi kepada setting. Tarik sampai startup ni cikgu. On startup. On startup, cikgu pergi bawah ni, open specific page. Set new page. Jadi cikgu tampal lah sini. Dan set. Okey. Sekarang cikgu sudah tampal dia di depan sekali. Boleh cikgu. Cikgu Ana boleh kita tekan saja bintang itu secara automatik dia terus set. Ulang macam mana nak masuk kelas. Okey. Yang mana satu cikgu ambil? Ulang yang mana satu? Ya, masuk email melalui portal. Masuk kelas ataupun saya ulang yang setting ni tadi cikgu. Okey, saya padam balik ni tadi. Saya padam balik. Remove. Okey. Tutup balik setting. Okey. Cikgu dah berada dalam mode classroom yang kita buat tadi ataupun ID MOE yang kita buat tadi. Cikgu masih dalam mode yang ini. Cikgu pergi butang 3 ni. Lepas itu cikgu pergi kepada butang setting. Kenapa kita buat macam ni cikgu? Nanti saya tunjuk dengan cikgu apa kelebihan kita buat macam ni. Pergi setting. Dekat setting ini cikgu, nanti cikgu boleh ulang video ini ya. Saya ulang sekali lagi. Nanti cikgu boleh sayang balik dan cikgu boleh tengok bahagian yang cikgu tertinggal. Pergi bahagian on start, bawah ni cikgu. Set open a specific page or set for other page. Okey, ni klik sini new, add new page, tampal sini. Dan jangan lupa butang add. Apa kesan dia cikgu? Apa implikasi apabila kita buat macam itu? Cuba cikgu tengok. Saya tutup browser ni tadi. Tertutup lah, anggaplah saya tertutup. Jadi saya tutup. Bila saya buka balik yang kita dah set dengan nama KPM sini tadi. Kita add, kita tekan saja butang ni cikgu. Dia terus keluar kepada automatik dia paparan dia bukan Google. Dia jadi Google Classroom. Senang kan? Jadi cikgu tak payah nak ingat URL untuk Google Classroom, cikgu tak payah ingat ID Google Classroom cikgu. Semua cikgu tekan satu butang dalam laptop cikgu. Cikgu dah selesai semuanya. Dari Imagicy, bukan dari portal, dari Imagicy. Cikgu nak dari Imagicy cikgu bukan portal. Betul, saya faham. Oh. Okey, saya teruskan cikgu. Ada yang lain tak faham? Nanti cikgu ulang balik sebab kita ada dalam 20, 50, kita ada 40 minit lagi cikgu. Saja sedang-sedang saja. Okey, terima kasih cikgu. Ada lagi soalan? Kalau boleh kita teruskan. Kalau tak, cikgu dah tak faham lagi, cikgu boleh ulang semula. Ataupun saya teruskan macam mana cikgu? Cikgu nak take 5 dulu untuk kita teruskan. Minum dulu tu ataupun pergi tandas. Yang ini khusus kita ditajar oleh Senian Berhad cikgu. Cikgu rasa nak makan, pergi dapur, ambil makanan. Cikgu rasa nak minum. Tak apa cikgu. Mandangkan ada rakan kita yang nak minum ataupun nak pergi ke tandas sekejap. Dipersilakan cikgu, kita berhenti dalam lebih kurang 5 minit lah cikgu. Kita berhenti dulu cikgu. Kita berhenti selama 5 minit. Lepas ini, yang ini advance daripada apa yang kita bincang sebelum ini cikgu. Hari ini saya nak terang dengan cikgu dalam masa 40 minit ini. Dalam masa 40 minit ini, saya terang dengan cikgu secara ringkas bagaimana cikgu nak buat quiz melalui Google Form. Saya tak buat detail sangat cikgu, cuma cikgu ulang balik video kita nanti, maka cikgu akan dapat Google Classroom kerana Google Classroom senang hantar dalam WhatsApp. Bila cikgu hantar dalam WhatsApp, cikgu bagi link, budak akan terus dapat jawab.
link bengkel, link peserta bengkel ataupun link untuk kehadiran kita, saya akan bagi pada akhir cikgu. Yang perlu cikgu simpan adalah kod itu saja tadi. Dan saya harap cikgu jangan kongsi kod kepada orang yang betul-betul tak tengok kita cikgu. Tapi andai kata mereka melihat kita cikgu, menonton ataupun bersama-sama dengan kita cikgu, cikgu kongsilah benda yang baik. Tapi andai kata cikgu rasa dia tak, jangan bawa baik cikgu. Nah, nanti kita pula tak baiklah cikgu. Alalah, kita kan sama cikgu, susah nak beritahu. Belum habis cikgu Naha. Kita belum habis. Sabar dulu. Kita belum habis. Kita berhenti dalam masa 5 minit. Untuk itu saya ready dengan stage yang baru. Untuk mula ni cikgu, kita mula dengan stage yang baru. Kita tekan new tab saja. Yang ini, hari ini saya perkenalkan dengan cikgu bagaimana buat quiz menggunakan Google Form. Tadi kita belajar Google Classroom, kita belajar bilik kelas. Hari ini kita belajar macam mana nak sambungkan kita nak ambil salah satu konten daripada Google Classroom itu, ambil sikit saja, kita hantar terus kepada murid tanpa melalui Google Classroom. Tapi sebab apa kita buat macam itu? Mungkin murid kita, terutamanya sekolah rendah, mereka agak terbatas menggunakan Google Classroom tanpa bantuan cikgu. Kalau cikgu bagi, paksa juga mereka buat, yang stres ini bukan cikgu lagi, dia jatuh stres kepada mak dia pula stres. Lepas tu bagi bapak dia pula stres, tapi habis lah kita cikgu. Tapi kita cuba mudah dulu. Tapi lepas habis PKP ni nanti, yang ini ilmu ni dah ada dengan cikgu bawa lah murid guna Google Classroom, cikgu training mereka. Kalau 4, 5, 6 itu memang tak ada masalah untuk training cikgu, tapi mengambil masa lah pula. Okey, sabar cikgu Zul, saya akan tunjuk dengan cikgu. Tapi kita buat yang basic-basic saja dulu cikgu, buat quiz 5 soalan, 3 soalan memadai. Andai kata cikgu dah dapat 5 soalan tu cukup. Ataupun masa ni cikgu cari dulu soalan yang cikgu nak buat melalui Google Form. Cikgu sedia awal dekat desktop tu, nanti kita copy, tampal. Ataupun cikgu soalan dah ada dalam kepala saja, tak apa, senang. Okey, 2 minit lagi cikgu. Saya rehat mic dulu saya. Panas kita. Saya rehat mic sekejap. Okey cikgu, kita sambung lagi cikgu. Dah rehat. Maka kita sambung lagi dengan ini yang baru dari sebelum ini cikgu, sebab sebelum ini saya tak sentuh mengenai Google Form. Bila kita sentuh tentang Google Form ni cikgu, sebenarnya Google Form ini adalah metod yang paling senang kita mengumpulkan data, kita buat kuis, banyak fungsi dia cikgu. Nanti kami rancang lagi bengkel yang spesifik cikgu. Yang hari ini kita pengenalan kepada bilik kelas tu saja. Kalau pengenalan bilik kelas tu kita dah selesai, jadi hantar tugasan, kita akan uruskan satu lagi bengkel yang lebih spesifik. Saya tak detail sangat untuk menghantar tugasan ni cikgu, sebab apa? Saya memang rasa sekilan juga nak suruh budak tahun 1, tahun 2 guna Classroom. Tetapi saya bagi cadangan ataupun saya pemudahkan usaha kita untuk membantu murid dengan mengadakan tips yang simple dan mudah, dan data telefon yang mereka guna adalah lebih cepat. Ataupun mereka tidak mempunyai sambungan yang pantas, maka dengan adanya form ini mereka boleh jawab dengan cepat. Kalau cikgu tengok dalam grup yang kita kongsi dalam Telegram itu, banyak soalan-soalan yang dihantar dalam bentuk form. Jadi hari ini saya cuba dengan cikgu untuk saya cuba bawa cikgu, terang dengan cikgu bagaimana nak buat form ini. Cikgu tolong jangan masukkan kod bengkel kita dalam setting cikgu. Sebab ada yang dapat cuma nanti cikgu. Kalau cikgu dapat, cikgu simpan saja. Kalau cikgu rasa orang itu betul-betul bengkel, cikgu bagilah. Tapi jangan tayang dekat situ dululah. Nanti ada rakan kita, kenapa cikgu? Kenapa kami buat macam ini? Saya terang dulu cikgu. Pada bengkel kita yang pertama, data kita ni ataupun bengkel kita tersebar luas sehingga ke Putrajaya cikgu. Ke Putrajaya, ke Kota Kinabalu. Saya pun jago kepala macam mana saya nak accept.
Jadi yang ini yang kita nak elak sekarang ni cikgu, sebab kita nak bagi prioriti untuk cikgu-cikgu kita di Sarikit. Andai kata cikgu yang lain mereka boleh join kita juga cikgu, tak jadi masalah. Kita dah bagi link untuk live itu cikgu. Mereka boleh tengok live. Kalau mereka tengok live, tak ada masalah. Mereka boleh masuk sendiri, tapi jangan cikgu share lah. Ini yang dulu ramai yang share dalam grup sekolah, dapat link tu semua add nama. Tapi yang betul-betul tak apa cikgu. Yang tak betul-betul dan cikgu kena ingat kita adalah cikgu. Okey, jangan buang masa cikgu. Okey, kita sambung kepada form cikgu. Yang ini benda baru daripada bagian sebelumnya. Kita ada masa dalam setengah jam ni, ataupun andai kata tak cukup, kalau cikgu nak teruskan, saya teruskan sikit lebih daripada setengah jam. Andai kata yang dah tak larat, cikgu saya akan bagi kod ini sebelum kita habis singkir. Okey, cikgu pergi dulu pada titik 3 tepi ni. Okey, pergi kepada titik 3 seperti ini. Titik 3 belanja. Pergi titik 3 kepada, bukan titik 3 tadi cikgu. Bila cikgu tekan yang ini, dia bukan titik 3, dia titik 9. Minta maaf cikgu. Cikgu pergi kepada yang bawah ni cikgu. Drive. Yang ini pun saya kena terang dengan cikgu juga. Apa kelebihan drive ini. Tapi hari ini saya tak terang. Saya ajak cikgu buka saja sebab sini jalan pintas tu. Lambat juga dia buka. Bila cikgu buka yang sini, maka cikgu sudah berada pada drive. Okey, dekat drive ini cikgu tekan butang new. Cikgu tekan butang new. Jangan tengok gambar cikgu, abaikan yang ini saya sudah simpan dalam drive. Okey, cikgu tekan butang new. Ikut saya cikgu. Okey, sudah masuk. Okey, bagus. Cikgu tekan butang new. Cikgu cari more dan cikgu Google Form. Okey, cikgu buka je. Maka cikgu dapatlah paparan seperti ini. Dapat cikgu? Kalau dapat, okey. Tak dapat, cikgu tanya apa masalah. Saya buat slow-slow. Kurang-kurangnya cikgu tahu buka form, buat form. Nak hantar tak dapat, lain kali kita bisa. Okey, bagus. Alhamdulillah. Okey, sekarang cikgu nak buat latihan ataupun nak buat quiz dengan anak murid cikgu. Ni asyik tengok quiz orang, dia letak nama mereka dekat bawah quiz, lepas tu share satu Malaysia. Ni peluang kita pula, kita nak share satu Malaysia juga. Cikgu letaklah nama quiz. Saya senang saja cikgu, saya letak quiz display tu, dia saya tahu cikgu. Quiz, saya je salah. Salah lagi. Saya buat quiz display. Ini description dia cikgu, ataupun penerangan kepada tajuk. Cikgu type lah apa-apa yang cikgu rasa sesuai. Okey. Okey. Saya teruskan cikgu. Yang atas ini adalah nama tajuk quiz kita. Yang bawah ini soalan. Okey, soalan. Okey. Sebelum cikgu pergi kepada yang seterusnya, saya suruh cikgu tekan sini dulu, kita ubah nama form tersebut secara otomatik. Cikgu tak payah rename, cikgu tekan saja, dia akan otomatik ubah. Okey, seterusnya cikgu pergi kepada responsif. Sorry, belum lagi cikgu minta maaf. Cikgu pergi kepada butang gear sini cikgu, setting. Sini setting yang paling penting cikgu. Tadi kita dah ada nama tajuk, sekarang saya tunjuk setting dulu. Kenapa saya tunjuk setting dulu? Sebab sini banyak masalah bila orang buat form, dia miss yang bahagian ini. Okay. Yang sini cikgu kena untick. Kenapa untick? Sebab bila cikgu login menggunakan ID selain daripada ID KTM, mereka tak boleh jawab form. Jadi cikgu untick. Kita nak buka apa-apa boleh jawab. Kalau murid tak boleh login, dia tak boleh masuk menggunakan MOE sekalipun, tapi dia boleh jawab quiz cikgu, cikgu pun masih memberi ataupun membantu murid cikgu untuk belajar dalam tempoh aplikasi ini. Okey, cikgu pergi yang hujung ni, pergi quizzer. Okey, bila cikgu dah pergi tekan butang quizzer, tekan make this a quiz. Okey. Yang ini abaikan saja. Alright. Okey, dan jangan lupa butang miss question, correct question. Okey. Dan cikgu boleh ubah balik lepas ini, cikgu boleh cuba-cuba.
Sekarang bila kita dah set dia sebagai quizzes cikgu, dia ada sini cikgu. Ini beza dia form biasa. Bengkel kita akan datang untuk berkaitan dengan form ini, kita akan ajar cikgu apa fungsi keseluruhan form ini. Hari ini saya fokus kepada quiz saja. Okey, dah ada kosong cikgu. Dan sini question, ini responses. Hari ini kita akan type soalan dulu cikgu. 2 darab 3. Okay. Cikgu boleh pilih sini, apa jawapan yang cikgu nak, apa contoh soalan yang cikgu nak. Contohnya multiple choice. Kalau saya suka multiple choice ini cikgu. Saya bagi, okey lah, 2 darab 3, kosong. Bawah lagi, kita ABC lah ni cikgu, tapi cikgu bagi jawapan cikgu. Okey. 6, 3, 2. Okey. Jadi, jawapan. Cikgu klik bahagian answer key. Cikgu pilihlah. Berapa cikgu nak bagi markah? Sebab saya nak bagi 5 soalan saja, saya bagi 2 markah. Jadi, cikgu tanda. Mana satu jawapannya 2 darab 3 sama dengan 6. Okey, done. Okay. Tekan butang. Bukan 6, salah tekan. Bila cikgu tekan 2 macam ni, maksudnya murid boleh jawab salah satu. Dua-dua adalah jawapan betul. Tapi cikgu padam kita salah tekan 3. Okay, tekan done. Yang lebih-lebihnya saya tak tunjuk cikgu. Yang ini je yang saya nak tunjuk dengan cikgu. Sudah soalan siap, senangkan cikgu. Sini nanti cikgu letak nama cikgu bersebar daripada sekolah ni Karike. Kita kongsi satu Malaysia juga. Okey. Sekarang saya sudah set soalan ini dalam bentuk CP dan ada jawapan. Saya malas lagi nak atur setting bawah ni cikgu. Yang ini cikgu letak require. Okey, seterusnya saya nak salin balik soalan ni. Saya malah nak type lagi, saya salin saja. Ni cikgu, butang salin, duplicate. Kita dah ada 2 soalan. Cepat betul. Sekarang ni saya nak ubah balik 2 darab 3, sekarang 5 darab 6. Okay. Ubah jawapan dia dulu, kita letak 6. Ini cikgu lagi. Sorry. Enam. Okey. Cek bahagian answer key dulu. Dan tik jawapan yang betul. Jangan salah tik. Okey, dan 2 soalan dah cikgu. Senang betul. Sorry Cikgu China. Yes, saya. Sorry Cikgu China. Ya, teruskan. Kalau contohnya kan Google Form tu, saya perlukan murid untuk tuliskan nama. Boleh cikgu tunjukkan kan? Ya. Sorry. Betul. Terima kasih cikgu. Tuliskan nama. Ya. Saya lupa. Terima kasih. Kepada cikgu yang tanya. Thank you. Ya. Betul. Saya terlupa sebenarnya. Excited nak terang dengan cikgu. Okey. Sebenarnya ada kuis tapi tak ada nama, tak guna juga cikgu. Betul kata cikgu mungkin. Cikgu masukkan nama dekat sini. Macam mana nak masuk nama cikgu? Cikgu klik bagi atas sini. Ada satu lagi ikon cikgu. Add question. Di atas sini cikgu. Masukkan nama. Sorry cikgu. Yang ini cikgu pilih short answer. Dan required juga. Maksudnya mereka kena isi maklumat nama dia. Tetapi kalau mereka tak isi, maka secara automatik mereka tak boleh isi kuis tersebut. Okey. Answer key, dia akan saja cikgu sebab yang ini tidak dikira markah. Answer key dia akan kosong ataupun sifar. Okey, seterusnya cikgu terus kepada soalan. Saya buat 3 soalan saja cikgu. Kalau panjang-panjang, nanti cikgu boleh rujuk yang ini. Yang saya ajar hari ini adalah multiple choice saja cikgu. Yang lain cikgu boleh explore. Yang penting cikgu sudah ada asasnya di sini. Okey, saya tambah lagi. Satu lagi soalan supaya cikgu lebih jelas. Saya pun malah type cikgu, duplicate saja. Siap 3 soalan. Ya, 3 soalan, kita bagi soalan senang juga. Saya nak tukar. Saya tukar bagian masa. Okey, cikgu edit answer key. Jangan lupa edit cikgu. Nanti jawapan salah pula. Malu pula kita dah letak nama cikgu dekat situ.
Okey, done. Ya. Okey cikgu, kalau ada masalah cikgu type je message ataupun chatting ataupun boleh saya teruskan. Kalau boleh cikgu type okey, kita teruskan. Kita ada 20 minit lagi cikgu. Okey, terima kasih cikgu. Saya teruskan. Seterusnya, dah siap yang bahagian ini cikgu. Saya tak buat banyak cikgu, nanti cikgu boleh buat banyak soalan. Yang penting yang ini cikgu dapat tu. Okey, cikgu klik bahagian responses. Responses. Okey, dah siap responses. Di sini, cikgu klik yang ini. Yang hijau ni. Create spreadsheet. Okey. Okey, quiz detail. Tak apa cikgu, abaikan. Cikgu nak rename pun tak apa. Kan create saja. Dah. Sekarang, setiap kali murid jawab soalan ini, soalan quiz cikgu nanti yang ini tadi, soalan quiz cikgu tadi, kalau murid jawab, dia akan macam ini cikgu. Ini yang paparan hanya cikgu je lihat. Cikgu akan tengok nama dia, cikgu tengok markah dia berapa. Tengok nama dia, tengok markah dia berapa. Yang ini auto cikgu. Yang ini time ini masalah ini adalah berapa jumlah ini adalah bila dia jawab soalan. Dengan detail situ cikgu, cikgu tak payah semak tik lagi. Okey. Jelas cikgu? Kalau jelas saya teruskan. Okey. Pergi balik pada form ini. Sekarang cikgu dah ada soalan, cikgu dah ada data untuk kumpul markah ataupun respon daripada murid itu. Sekarang saya tunjuk dengan cikgu makeup. Ini makeup ni. Tekan butang pin ni, cikgu nak ubah gambar atas dia, ala kosong sangat, letaklah gambar apa-apa cikgu. Cikgu boleh import daripada komputer. Kalau import daripada komputer, guna upload. Ataupun foto ini mesti ada dalam Google Drive cikgu. Tapi saya tak buat yang itu cikgu, saya nak yang paling basic hari ni cikgu. Saya nak ambil yang senang je cikgu, gambar kereta. Asal tak yang ni. Okay. Insert belum? Belum. Okey. Insert. Okey, siap. Theme color ni cikgu, biasanya dia akan matching dengan gambar yang kita pilih. Tengok, dia terus ubah theme color kita. Saya biarkan saja cikgu. Tak apa, nanti cikgu boleh explore lagi. Sini ubah font cikgu. Sikit saja pilih, 1, 2, 3 je pak pilih dia. Ambil yang ni lah. Okey, dah selesai. Okey cikgu, sekarang part yang paling penting cikgu. Murid perlu jawab soalan tersebut kalau tidak boleh teruskan. Ya betul, itu maksudnya betul cikgu. Yang kita kena bintang itu maksudnya kalau dia tak jawab, dia tak boleh teruskan soalan. Sini letak gambar cikgu nanti. Okey, sekarang kita ada, saya terkena kejar ni cikgu. Okey, tutup bahagian tim. Sekarang kita nak kongsi dengan murid kita cikgu. Nak kongsi dengan murid kita. Kita dah siap, soalan dah siap, tempat kita kumpul soalan dah siap. Sekarang saya nak kongsi dengan cikgu. Cikgu jawab pula ni. Macam mana data yang cikgu hantar itu secepat mungkin akan saya terima. Okey. Untuk kongsi dengan murid kita cikgu, yang ini untuk preview. Cikgu nak tengok macam mana borang itu, rupa borang itu. Inilah borang yang murid kita akan tengok bila cikgu dah kongsi. Okey. Cikgu boleh jawab terus benar dia. Okey, tak apa. Saya mesti terang ini juga dulu. Okey. Cikgu tekan pada butang hijau pula. Purple ini, same. Tekan sini. Dia memang tak nampak butang submit dulu cikgu sebab kita belum paparan untuk murid. Kita hanya paparan editing untuk borang saja. Ini penting cikgu, cikgu tengok yang ini. Macam mana saya dapatkan link untuk form tersebut. Okey. Cikgu klik yang ini cikgu. Mudah-mudahan cikgu nampak dengan jelas. Klik yang ini. Klik yang sini cikgu. Ini tak, jangan tekan collect cikgu. Nanti budak memang susah. Saya rasa jangan abaikan. Ini untuk sekolah rendah. Saya memang jangan menyusahkan mereka. Jangan menyusahkan cikgu. Dua-dua kerja senang. Ini cikgu. Dia dah ada link. Link ini ya akan kita beri dengan murid. Tapi cikgu, link ni panjang cikgu. Tak apa. Cikgu gunalah yang ini. Pendek. Tapi sebenarnya boleh dipendekkan lagi. Tapi saya tak ajar ini. Biar cikgu pening pala nanti kalau banyak-banyak sekali. Okey, cikgu copy je link ni, copy. Sekarang saya tampal dekat situ, cikgu cuba pula jawab form saya. Cikgu cuba. Tak boleh. Dan saya cikgu Kate tolong tampal dekat sekejap saya sendiri tampal. Cikgu Kate tak boleh tampal juga.
Saya tampal sendiri supaya cikgu boleh jawab. Saya tak tahu nak. Sekejap dulu. Ini dulu. Ya. Cikgu klik situ. Saya tunjuk dengan cikgu apa yang akan jadi dengan paparan saya bila cikgu menyemak. Okey, saya tutup semua ini. Ini paparan saya bila cikgu hantar tugasan. Okey, cikgu boleh submitkan. Saya tengok apa pertama sekali hantar. Cikgu buatlah. Saya bagi masa dalam 2 minit untuk cikgu cuba form tersebut. Klik saja form itu dan cikgu jawab, cikgu submit saja. Dia akan keluar pada paparan saya. Terima kasih cikgu Adeline Ngu. Cikgu tengok skrin saya, itulah contoh. Dia akan terus ada markah tepi ni cikgu. Ini markah yang murid itu dapat. Weh, cikgu. Wah, senang kan cikgu? Tak payah susah-susah. Dan pada bengkel kita akan datang juga. Nanti kita buat satu form dengan cikgu supaya cikgu memilih apa tajuk yang cikgu inginkan dahulu. Banyak cikgu. Sekejap je tengok cikgu. Senang betul kumpul markah mereka. Ini bahagian markah cikgu. Sampai ini skor ni bahagian markah. Maka cikgu boleh lihat hasil kerja murid cikgu tanpa cikgu semak lagi. Bila cikgu tekan, murid cikgu tekan submit saja, automatik dia tutup. Dan sebenarnya form yang kita buat hari ini cikgu, kita boleh masukkan dalam Google Classroom. Bila kita masukkan dalam Google Classroom, cikgu dah buat. Boleh ulang semula link. Link yang mana satu cikgu? Link yang mana satu? Link untuk form ini kah? Yang atas tu cikgu, yang warna biru tu cikgu. Link yang apa nama tadi? Yang untuk form ni cikgu mungkin dah type. Okey, saya balik sini saya. Okey. Dalam masa berapa minit ni, 2 minit ni, dah 43 orang murid saya jawab soalan. Lebih kurang macam tu lah cikgu. Okey. Setakat ini ada soalan cikgu? Kalau tak ada soalan, kita dah hampir kepada penghujung bengkel kita cikgu. Kita buka ruangan kepada cikgu bertanya soalan. Mana yang cikgu nak tanya. Tak ada soalan tu. Maksudnya faham, objektif tercapai. Terima kasih. Yang lain ada tanya soalan. Yang hari ini memang bengkel kita adalah bengkel yang paling asas itu. Yang saya cuma tambah yang bahagian form ini untuk memudahkan cikgu, terutamanya bahagian sekolah rendah. Memang susah nak hantar tugasan. Kita nak suruh guna Google Form dengan telefon mak dia, nanti anak itu mak dia marah juga. Jadi kalau cikgu hantar saja dalam bentuk form ini, soalan quiz, saya rasa mak dia boleh bagi dengan anak dia jawab. Kalau dia dah jawab, mak dia, mak terjawab. Jadi tak apa. Suruh dia klik lagi form itu, sebab kita tak lock form itu, dia suruh type nama sebetul dia sendiri pula jawab. Jadi cikgu tak payah semak, murid hanya tak payah tulis. Tapi proses pembelajaran cikgu tetap berjalan dengan lancar. Kalau saya tengok dalam yang dihantar dalam grup PGB tersebut, ramai yang hantar dalam gambar. Bila saya tengok hantar dalam gambar, cikgu, form ini lebih senang loading daripada gambar tu cikgu. Kalau mereka ada internet yang paling lambat sekalipun, mereka boleh akses. Tapi kalau cikgu hantar gambar, murid itu pening kepala tengok dalam telefon, cikgu pening kepala nak semak hantar gambar juga. Jadi, janganlah bagi soalan subjektif cikgu. Soalan subjektif, habis PKP kita bagi soalan subjektif. Okey. Sekarang cikgu, saya buka dulu soalan sebelum saya bagi link untuk cikgu isi nama untuk yang kita rekodkan sebagai sijil. Hello. Ya, saya cikgu. Hello cikgu. Oh. Kami stuck dekat macam ni kita nak send dengan Nabiak tadi. Okey. Kami tunjuk balik cikgu. Tolong. Okey. Okey. Ada persoalan, suruh saya tunjuk balik. Okey. Bagus cikgu, kurang-kurangnya yang tak nampak juga tadi tahu macam mana nak send. Okey, bila cikgu dah siap borang ini macam ini tadi, dah siap macam ini, pula laptop saya pula dekat. Janganlah stuck. Okey. Aduh.
Sekejap cikgu saya request. Besok pula saya pula lekat. Sebenarnya cikgu nak dapat link itu, cikgu klik pada butang send ini cikgu. Ada butang send itu, cikgu pilih link, L-I-N-K itu. Yang bentuk, saya pun tak boleh tunjuk cikgu. Sekejap cikgu. Kenapa tiba-tiba lekat ni? Alah, lekat pula screen saya cikgu. Atau saya sekali dulu ni. Saya tutup dulu screen saya cikgu. Lekat. Okay. Jangan keluar dulu cikgu sebab saya belum bagi link dengan cikgu dulu. Pastikan cikgu dapat link yang saya bagi nanti. Saya tunjuk dengan cikgu dulu bagaimana nak tunjuk balik bahagian yang paparan tadi untuk dapatkan link beda dengan murid. Okay. Sebab tadi saya copy link atas tu, saya tak buat jalan panjang-panjang cikgu. Jadi saya dah ajar cikgu tadi, cikgu masuk melalui Google Drive. Yang ini saya dah copy tadi, tak payah tunjuk itu sebab kita nak cepat. Cikgu boleh buka balik video kita nanti untuk tonton. Sekarang apa yang saya nak tunjuk dengan cikgu, saya nak macam mana kita nak hantar link tersebut kepada murid-murid kita. Apa hal kita? Allah salam. Sorry. Saya masuk dengan link apa tadi? Mana saya lupa. Tapi saya lupa guna link apa. Sorry. Patut dah dapat. Salah ID je. Okey. Bila cikgu dapat paparan ini tadi, secara automatik ada butang send itu cikgu. Ada butang send itu cikgu. Ini tekan butang send. Sini cikgu. Link ada dekat sini cikgu. Cikgu tengok tu link. Link. Lepas tu untuk cikgu pendekkan link dia, cikgu tekan social link. Yang ini panjang sangat cikgu. Social link. Dia dah jadi pendek. Okey? Cikgu copy lah. Ada butang copy. Itu terpulang dengan cikgu lah copy. Okey. Menjawab soalan cikgu? Okey cikgu, setakat ni tak ada soalan. Kalau tak ada soalan, saya akan bagikan link. Terima kasih cikgu.